Hari ini, tajuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama ialah marilah persembahkan ibadah yang kudus kepada Tuhan. Melalui Alkitab, mari kita memastikan maksud firman Tuhan. Pada masa Perjanjian Lama, istilah ibadah dinyatakan sebagai korban. Itulah mengapa ibadah Paskah disebut sebagai korban Paskah. Betul? Ibadah Sabat disebut sebagai korban Sabat pada masa Perjanjian Lama. Berkenaan dengan korban, terdapat 5 korban utama pada masa Perjanjian Lama. Pertama, terdapat korban yang dilakukan dengan korban bakaran. Betul? Dan terdapat korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan sebagainya. Melalui korban-korban ini, dosa mereka diampuni. Dalam arti kata lain, melalui ibadah, kita diampuni dan semakin mendekati Tuhan. Kedua-dua masa Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru, tidak ada mata rantai yang dapat menghubungkan Tuhan dengan kita, melainkan ibadah. Ibadah berfungsi sebagai tangga dan jambatan yang menghubungkan surga dengan bumi ini. Apabila kita memikirkan ini, kita dapat memahami betapa pentingnya ibadah. Mengenai ibadah, pertama terdapat jemputan Tuhan, dan kedua, terdapat pertemuan dengan Tuhan. Apabila bercakap tentang khutbah, ada yang berkata, khutbah pastor ini adalah baik, dan khutbah pastor itu adalah bosan. Atau khutbah pastor ini adalah panjang, dan khutbah pastor itu adalah pendek. Walau bagaimanapun, apa yang penting bukan khutbah itu sendiri. Apa ialah khutbah? Ia hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak datang untuk menikmati kemahiran atau teknik pastor, atau untuk melihat sama ada dia mahir menjelaskan atau tidak. Jika Anda menghadiri ibadah untuk mendengar khutbah atau untuk mendengar choir, Anda adalah salah. Anda datang ke sini hari ini untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Anda semua datang ke sini untuk memberikan kesyukuran kepada Tuhan atas berkat-Nya dan korban tebusannya untuk dosa kita. Jadi apabila bercakap tentang melayani Tuhan pada masa Perjanjian Lama, ibadah tidak boleh dikecualikan. Memandangkan adalah mustahil untuk takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan tanpa memelihara ibadah. Ibadah adalah penting. Sama ada ia adalah ibadah perayaan tahunan, atau ibadah hari Sabat, atau ibadah hari ketiga, setiap ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah benar-benar penting. Kita mesti mengingat ini. Dalam ibadah, terdapat panggilan Tuhan, dan terdapat pertemuan dengan Tuhan. Juga, mesti ada sesuatu yang Tuhan perintahkan kita melalui pertemuan itu. Tuhan berkata, pergi bahkan sampai ke hujung bumi dan memberitakan semua firman yang telah kamu dengar daripada aku. Mesej seperti ini juga terkandung dalam ibadah. Jadi, dengan mengukirkan ini di dalam hati kita, mari kita pelajari di bawah tajuk, marilah persembahkan ibadah yang kudus kepada Tuhan. Melalui buku Injil Yohanes, bab 4. Buku Yohanes bab 4, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menghendaki umat seperti ini. Di dalam buku Matius bab 24, ada tertulis bahwa
Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya pada hari-hari terakhir dan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari hujung langit yang satu ke hujung langit yang lain. Siapakah umat pilihan yang Tuhan kumpulkan? Mereka ialah penyembah-penyembah benar. Mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Tuhan yang benar. Tuhan menghendaki umat itu. Begitu pentingnya ibadah pada zaman ini. Tuhan menghendaki dan memanggil penyembah-penyembah. Tuhan sedang menyasar setiap butir semua orang di bumi ini untuk membimbing mereka ke surga. Ibadah hari ini mempunyai makna ini. Masa kita bertemu Tuhan adalah masa ibadah. Saat ini, kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam buku Yohanes bab 4, ada tertulis bahwa Bapa menghendaki umat yang menyembah Dia seperti ini. Tuhan dibuktikan di dalam Alkitab, dan terdapat ibadah yang Tuhan inginkan. Tuhan menghendaki umat yang mengambil bahagian dalam ibadah yang Dia inginkan. Marilah melihat buku Mazmur bab 50 dan memahami kehendak Tuhan. Mari kita lihat buku Mazmur bab 50 ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Siapakah umat yang Tuhan kasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan? Korban di sini ditulis sebagai ibadah pada masa perjanjian baru. Betul? Korban dan ibadah mempunyai makna yang sama. Tuhan berkata, bawalah semua orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan, berdasarkan perjanjian lama pada masa perjanjian lama, dan berdasarkan perjanjian baru pada masa perjanjian baru. Dan di dalam buku Yohanes bab 4, Yesus berkata bahwa Bapa menghendaki umat yang menyembah Dia seperti ini. Tanpa ibadah, kita tidak dapat membayangkan hubungan antara Tuhan dengan kita. Dan tanpa ibadah, tidak ada kriteria untuk membezakan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak. Apabila kita berfikir bahwa ibadah itu sendiri mempunyai maksud yang begitu penting, kita mesti memastikan bahwa kita tidak kehilangan kesempatan yang begitu berharga untuk mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Tidak kira apa yang terjadi, kita mesti mengambil bahagian dalam ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Betul? Tuhan berkata bahwa Dia menghendaki penyembah-penyembah jenis ini. Dan di dalam buku Mazmur bab 50, Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Kalau begitu, mari kita lihat dulu apakah korban yang dimiliki Tuhan, dan memastikan apakah jenis orang dipanggil oleh Tuhan. Marilah melihat buku Keluaran bab 12. Buku Keluaran bab 12, ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, apakah itu? Itulah korban Paskah bagi Tuhan. Ibadah Paskah disebut sebagai korban Paskah pada masa perjanjian lama. Tuhan menghendaki dan mengumpulkan orang yang mempersembahkan ibadah seperti ini. Saya hanya menunjukkan Anda salah satu wakil ibadah. Marilah melihat ayat 27 lagi. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Apabila kita mempertimbangkan buku Keluaran bab 12 dan buku Yohanes bab 4 serta buku Mazmur bab 50, kita dapat memastikan bahwa kita pasti ialah umat syurgawi yang Tuhan kehendaki, memandangkan kita berada dalam kebenaran dan memelihara ibadah Paskah. Ini adalah benar melalui kesaksian Alkitab. Kalau begitu, bagaimana mereka mempersembahkan ibadah pada masa perjanjian lama?
Terdapat banyak istilah tentang korban di dalam Alkitab. Dan istilah-istilah itu, kedengarannya seperti jarang diketahui kepada mereka yang jarang membaca buku Perjanjian Lama. Terdapat 5 jenis korban yang berbeza. Mari kita berfikir tentang ciri-ciri korban itu. Seperti mana terdapat beberapa ibadah kini, seperti ibadah untuk pengampunan dosa, dan ibadah untuk mengucap syukur, serta ibadah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Terdapat kira-kira 5 jenis ibadah yang berbeza pada masa Perjanjian Lama. Pertama, mereka mempunyai korban dengan korban bakaran binatang seperti domba atau kambing. Lalu asap itu naik ke langit melalui korban bakaran. Korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan binatang-binatang. Dan terdapat korban sajian yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan biji-bijian yang telah dikisar menjadi tepung terbaik. Seterusnya, terdapat korban keselamatan yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan binatang seperti lembu, kambing atau domba. Apabila mereka mempersembahkan korban keselamatan, orang yang membawa persembahan untuk korban boleh makan persembahan bersama-sama. Seterusnya, terdapat korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Persembahan ini termasuk dalam korban bakaran. Korban bakaran termasuk korban penghapus dosa dan korban penebus salah yang dipersembahkan sering kali. Korban penghapus dosa dan korban penebus salah mempunyai maksud pengampunan dosa, memohon kepada Tuhan untuk mengampunkan dosa mereka. Tetapi korban penghapus dosa dipersembahkan apabila seseorang melawan kehendak Tuhan dengan melanggar hukum atau berdosa melawan Tuhan. Dan korban penebus salah dipersembahkan apabila seseorang melanggar undang-undang sosial. Sebagai contoh, katakan lembu seseorang telah masuk ke dalam ladang orang lain dan merosakkan ladang itu. Kemudian pemilik lembu itu perlu mempersembahkan korban penebus salah untuk membayar ganti rugi. Seperti ini, kedua-dua korban penghapus dosa dan korban penebus salah adalah untuk mengampunkan dosa. Tetapi terdapat perbezaan antara keduanya. Korban penghapus dosa adalah untuk menebus dosa yang melawan Tuhan dan hukum. Sedangkan korban penebus salah adalah untuk dosa yang melawan undang-undang sosial atau antara orang. Inilah cara yang mudah untuk memahami perbezaannya. Dengan cara ini, orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan sepanjang tahun. Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan setiap hari pada waktu pagi dan petang. Dan pada hari Sabat, mereka mempersembahkan korban bakaran hari Sabat. Seperti ini, mereka berkomunikasi dengan Tuhan melalui korban persembahan sepanjang tahun. Selepas itu, Tuhan membuat korban Perjanjian Lama menjadi Perjanjian yang baru, yang lebih mudah dan ringkas, agar kita dapat mempersembahkan ibadah kepada Tuhan tanpa kesukaran besar semasa menjalani kehidupan harian kita pada masa Perjanjian Baru. Hari Sabat datang hanya seminggu sekali. Jika kita tidak menyembah Tuhan, bahkan pada hari Sabat, maka tidak ada perbezaan daripada mengkhianati rahmat Tuhan yang menebus kita daripada dosa yang harus mati selama-lamanya. Jadi hari ini, mari kita memahami sebab mengapa kita mesti sentiasa mempersembahkan ibadah yang kudus kepada Tuhan. Di dalam buku Keluaran bab 12, Tuhan memanggil Paskah sebagai korban Paskah dan memberitahu kita dengan jelas bahawa adalah korban kepada Tuhan. Apabila kita melihat firman itu di dalam buku Keluaran, kita dapat mengetahui bahawa orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan betul, serta orang yang dikehendaki Tuhan di bumi ini, ialah umat Sion. Kita mesti berbangga bahawa kita berada di Sion sebagai umat Tuhan. Mari kita lihat buku Yeremia bab 31 dan melihat apa yang dikatakan Tuhan mengenai korban Perjanjian Lama dan korban Perjanjian Baru.
Buku Yeremia bab 31, ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ia bermaksud bahawa mereka mengingkari perjanjian lama. Betul? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan korban perjanjian baru yang akan datang, Tuhan pasti berkata bahawa Dia tidak lagi mengingat dosa mereka. Di sini kita dapat melihat bahawa Tuhan mengampunkan dosa kita sepenuhnya dalam rahmat-Nya yang besar. Berkenaan dengan ibadat atau korban, Tuhan mengajar kita pada masa perjanjian lama bahawa kita tidak dapat mempunyai pengampunan dosa tanpa ibadat atau korban. Marilah melihat buku Imamat, bab 6. Kita perlu tahu mengapa kita mempersembahkan ibadah. Kita tidak datang hanya untuk menyanyikan beberapa lagu atau berdoa. Kita mesti mempersembahkan ibadah kepada Tuhan, sentiasa memikirkan Dia dalam pusat hati kita. Buku Imamat, bab 6 ayat 6. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Jika kita tidak mempunyai korban, maksudnya ibadah, tidak akan ada cara untuk diampuni. Hari ini juga, jika Tuhan tidak membenarkan ibadah ini bagi kita, bagaimana dosa besar yang kita lakukan di hadapan Tuhan di syurga dapat diampunkan? Dan bagaimanakah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat untuk menebus kita? Jadi melalui buku Imamat, Tuhan menunjukkan kita cara dosa kita diampunkan pada masa perjanjian lama sebagai bayangan. Di dalam buku Imamat bab 6 ayat 7, Tuhan menyediakan kita sejelasnya fakta bahawa dosa kita akan diampunkan melalui ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah mengapa ibadah adalah penting. Melalui ibadah ini yang kita persembahkan hari ini, dosa dan kesalahan kita diampunkan sepenuhnya. Jadi saya berharap bahawa kita dapat memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan untuk ini. Berkenaan dengan ibadah, sesetengah berkata, ibadah tidak penting sangat. Apa yang lebih penting daripada peraturan ialah hati. Itu adalah benar. Ia boleh kedengaran benar dalam beberapa cara. Tetapi apa yang akan orang lakukan jika hati mereka menghadap Tuhan? Mereka akan bertindak sewajarnya. Betul? Apabila seseorang hanya berfikir, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan, dan tidak melakukan apa-apa, bolehkah kita berkata bahawa imannya sempurna? Apa yang dikatakan tentang iman jenis ini di dalam buku Yakobus bab 2, ia mempunyai bentuk yang tertentu, tetapi tidak ada hidup di dalamnya. Jika kita mahu memiliki hidup, iman kita mesti disertai oleh perbuatan kita. Betul? Oleh itu, janganlah kita menganggap remeh terhadap ibadah atau memandang rendahnya. Di dalam buku 1 Samuel bab 2, kita dapat melihat kisah setengah orang dilaknat
disebabkan menganggap remeh terhadap ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan dan memandang rendahnya. Mari kita lihat ini di dalam buku 1 Samuel bab 2. Buku 1 Samuel bab 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang apa? Memandang rendah korban untuk Tuhan. Persembahan Tuhan disebut sebagai korban pada masa Perjanjian Lama, dan istilah ibadah digunakan pada masa Perjanjian Baru. Tetapi kedua-dua bermaksud perkara yang sama. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ia tidak cuma berkata bahawa dosa itu besar, tetapi pengubah suai telah digunakan untuknya. Perkataan sangat telah ditambahkan kepadanya. Ia boleh dibaca, dosa mereka bukan kecil dalam pandangan Tuhan, tetapi sangat besar. Kalian semua, apabila kita melihat ini di dalam Alkitab, kita mesti mengingatinya dan mengukirkannya di dalam hati kita, bahawa ibadah ini yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak pernah menjadi sesuatu yang remeh. Sebagai anak-anak Sion, kita mesti memberikan lebih banyak kemuliaan, pujian, dan kesyukuran kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kita. Tuhan telah mengampuni kita daripada semua dosa melalui korban Perjanjian Baru. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan lagi dan merayau-rayau dalam dosa selepas mengecap nama pengampunan dan penebusan Tuhan, tiada lagi korban untuk menebus dosa orang sebegitu. Alkitab berkata begitu. Untuk dosa yang kita lakukan pada masa lampau, ketika kita belum mengenal Tuhan, Tuhan memberi kita kesempatan untuk diampuni melalui korban yang disebut sebagai Perjanjian Baru. Tetapi selepas kita menerima Tuhan, menerima cahaya kebenaran, jika kita meninggalkan kebenaran, kehilangan Sion, atau meninggalkan Tuhan, tiada lagi korban untuk menebus dosa itu. Dalam arti kata lain, kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menerima keselamatan. Janganlah kita menganggap remeh terhadap korban Tuhan. Marilah melihat buku Ibrani, bab 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian baru yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Janganlah kita menghina roh yang kita terima daripada Tuhan. Sikap dan cara hidup kita yang kita miliki pada masa lampau, ketika kita belum mengenal Tuhan, mesti diubah, memandangkan kita telah menerima Tuhan dengan betul dan mula tinggal dalam Tuhan. Dengan berbuat demikian, kita mesti mempersembahkan ibadah yang indah, ibadah yang kudus kepada Tuhan. Betul? Saya dengar bahawa taufan lain yang sangat kuat sedang datang ke Amerika Syarikat. Taufan ini disebut sebagai Irma, yang kedengarannya seperti hebat dalam bahasa Korea. Orang berkata bahawa taufan Irma akan menjadi lebih kuat daripada yang melanda Houston itu. Jadi apabila hari sebegitu datang dan Anda tidak dapat pergi ke gereja disebabkan tiada pengangkutan lagi ke gereja, dalam situasi sebegini yang tidak dapat dielakkan, Tuhan membenarkan kita untuk mengadakan ibadah individu di rumah. Mari kita memberikan kesyukuran kepada Tuhan kerana mengampunkan semua dosa kita dengan membenarkan kita merayakan hari Sabat hari ini. Melalui semua ibadah, mari kita diberkati dengan lebih lagi dan dilimpahi dengan rahmat Tuhan. Kita boleh memastikan melalui kesaksian Alkitab bahawa kita tidak menjadi seperti orang yang hidup tanpa apa-apa harapan, tetapi umat syurgawi yang telah dipilih daripada kalangan mereka. Di dalam Alkitab, ada tertulis, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi,
yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nama mereka ada tertulis di dalam kitab kehidupan syurgawi, dan aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke syurga. Ini adalah kehendak Tuhan. Dengan mengingati itu, mari kita memberikan kesyukuran dan kemuliaan yang abadi kepada Tuhan Elohim kerana membenarkan kita untuk mempersembahkan korban yang baik dan indah ini serta ibadah yang indah. Dengan ini saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.